Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpahan kurnia dan nikmat, maka kita dapat bertemu buat sekian kalinya dalam kuliah ini bagi membicarakan ataupun membincangkan apa yang dikaryakan oleh almarhum Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, yakni kitab Ar-Ruh. Hari ini Ustaz nak bawa satu perbahasan yang bertajuk Faslu wa amma mas'alatu thalithatil asharah, iaitu fasal, iaitu persoalan yang ke-13. Wahia annal atfal hiya yamtahinuna hal yamtahinuna fi quburihim. Artinya, adakah kanak-kanak, yakni kanak-kanak yang mati itu, mayat, adakah mayat kanak-kanak itu yamtahinuna fi quburihim, akan diuji di dalam kubur mereka? Adakah anak kecil itu akan menghadapi soal di alam barzah, fitnah di alam kubur, ataupun sesaan di alam barzah? Ikhtalafal nas fi dhalika ala qawlin huma wajhani li ashabil Ahmad. Di kalangan masyarakat, di kalangan para ulama berbeza pendapat mengenai adakah anak-anak ini menghadapi fitnah di alam barzah. Dan perbezaan ini hingga pengarang kitab, yakni Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, membahagikan kepada dua. Wahuma wajhani li ashabil Ahmad, yakni ada dua pendapat yang kedua-dua itu datang daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa hujjatun man qal, dan hujah pertama ialah orang yang mengatakan innahum yas'aluna, ya, mereka semua itu akan diuji. Semua anak-anak tadi diuji, yang mana annahu tashri'us salat alaihim wad du'a'u lahum, di mana disyariatkan agar kanak-kanak itu disolatkan ke atasnya, yakni disolatkan jenazah ke atasnya dan didoakan buat mereka. Wassu'alullahu an yuqimahumul azab wal qabri wal fitnatul qabr. Dan juga di mana Allah Ta'ala akan menanya, maknanya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan an yuqimahum azabul qabri wa fitnatul qabri. Artinya di mana Allah Ta'ala akan menguji anak-anak dengan didatangkan malaikat muka dan nakir untuk menanyakan soalan di dalam kubur, dan dia menghadapi azab kubur. Tuan-tuan, Ustaz terlupa tadi nak katakan, sebelum kita membahaskan ni, yang lepas kuliah kita yang lepas, kalau tak silap Ustaz, kita ada membahaskan tentang adakah soal di alam barzah atau soal muka dan nakir itu terkhusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun meliputi umat-umat yang terdahulu. Dan ternyata bahawa daripada perbahasan kita yang lalu, ya, umat soal di alam barzah itu bukan sahaja ditanya ataupun dihadapi oleh mereka kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga meliputi pada umat-umat yang terdahulu. Ini kerana firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin,
pada hari yang mana Allah panggil mereka, menyeru mereka dan menanyakan apa jawapan kamu berikan kepada para rasul tersebut. Dan Allah Ta'ala sebut pada surah Al-A'raf pada ayat ke-6, wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Sudah barang tentu kami akan menanyai umat yang menerima rasul yang diutuskan kepada mereka, dan kami juga akan menanyai para rasul tersebut. Di dalam kitab Ar-Ruh, ulama khilaf dalam perkara ini. Ada yang mengatakan umat Nabi SAW sahaja yang ditanya. Ini yang lepas, yang kita bahaskan yang lepas. Ada yang mengatakan ini kerana disebut dalam satu hadis, Nabi SAW sesungguhnya umat ini akan ditanya mengenai Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan bahawa antara hadis Nabi yang menyatakan bahawa soal muka dan nakir itu, selain ditanya mar rabbuka ma dinuka wa ma kiblatuka, di antaranya dia menanyakan perihal mengenai Nabi SAW, iaitu man huwa rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah lelaki ini yang diutuskan risalahnya sampai kepada kamu. Maka lelaki yang dimasukkan itu ialah Nabi SAW. Sebab tu ada pendapat mengatakan bahawa soal di kubur itu hanya terkhusus kepada umat Nabi SAW saja, tidak kepada umat yang dahulu. Ini kerana umat yang terdahulu apabila mereka melakukan kemungkaran, mereka menentang Rasul, Allah azab mereka terus. Itu pendapat yang pertama. Tetapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa tidak, setiap umat itu akan ditanya mengenai Rasul-Rasul mereka. Yang ni kalau umat Nabi Muhammad akan ditanya tentang Nabi SAW, dan kalaulah umat Nabi Musa, maka dia akan ditanya mengenai Nabi Musa. Begitulah umat-umat yang seterusnya. Ini berasaskan kepada firman Allah Ta'ala dalam suratul Qasas ayat 65 yang Ustaz bacakan tadi, iaitu yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari yang mana Allah tanya mereka, apa jawapan kamu berikan kepada Rasul tersebut. Risalah dah sampai kepada kamu, kamu jawab ke, kamu sambut ke tidak, kamu terima ke tidak. Itu. Dan hujah yang kedua, jangankan mereka ditanya mengenai Rasul, Rasul pun ditanya, para Rasul juga ditanya mengenai pengikut-pengikut mereka. Sebagaimana yang Allah sebut, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin, iaitu sudah tentu kami akan menanyai umat yang menerima Rasul yang diutuskan kepada mereka, dan juga mereka juga akan ditanyai mengenai tentang Rasul. Dan hari ini pula kita nak bahas tentang adakah kanak-kanak yang mati itu ditanya, berlaku soal di alam barzah. Itu soalannya. Sehingga kan ulama berbeza pendapat. Pendapat pertama mengatakan ya, anak-anak itu ditanya. Maknanya bayi yang lahir mati, kemudian apabila datangnya malaikat munkar dan nakir, adakah mereka itu akan menghadapi soal di alam barzah, fitnah, ataupun dikatakan fitnah di alam barzah. Fitnah tu maksudnya ujian, ujian tu maksudnya soal. Soal tu datangnya daripada malaikat munkar dan nakir. Pendapat pertama kata ya. Mereka kata ya, sebab itu disyariatkan solat jenazah ke atas mereka dan didoakan kepada mereka, di mana dan meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan mereka itu, diberikan perlindungan daripada azab kubur dan fitnah dalam kubur. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazati sabbi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu menyolatkan ataupun menyembahyangkan jenazah ke atas sabbi. Ni maksudnya bayi. Dia bukan atfal. Atfal tu kanak-kanak lagi. Ni bayi, maksudnya bayi yang baru lahir. Sabbi ni mungkin 1 tahun ataupun kurang daripada 1 tahun, dia panggil sabbi. Nabi solatkan ke atas jenazah bayi, fasumi'a an du'aih, yang mana Abu Hurairah mendengar Nabi doa ketika dalam solat tersebut dengan membaca Allahumma a'idhu min azabil qabri. Di mana Abu Hurairah mendengar Nabi berdoa dalam solatnya itu dengan mengatakan, ya Allah, hindarkanlah dia daripada azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Bahkan mereka menghujahi lagi wa ihtaju, dan mereka, pendapat yang pertama ni, mereka menghujahi bima rawahu Ali bin Ma'bad, dari hadis daripada Ali bin Ma'bad an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annahu murra 'alaiha bi janazati sabbi saghirin fabaqat,
sesungguhnya telah melewati ataupun melalui di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini kerana rumah Ummul Mukminin Aisyah ni bersebelahan dengan Masjid Nabi. Ni kalau Masjid Nabi ni kiblatnya sini, rumahnya sini. Kubur Baqi ni di sebelah sana. Jadi kalau nak lalu ke kubur Baqi memang lalu. Memang lalu rumah Nabi tu. Jadi annahu murru 'alaiha bi janazati sabbi saghirin. Sesungguhnya telah melewati satu jenazah di hadapan rumah Ummul Mukminin Aisyah, bayi yang masih kecil, sabiyyin saghirin, sabiyyin saghirin. Fabaqat, maka dia pun menangis. Ummul Mukminin menangis. Faqila laha, maka ada orang tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, ma yabkik ya Ummul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Ummul Mukminin? Faqalat, lalu dia pun menjawab, hadza sabi, budak ni, dia kata, bakaitu lahu syafaqa alaihi min dhammatil qabri. Maknanya apa? Aku nangiskan sebab budak ni, aku nangiskan sebab ni, sebab kasihkan, syafaqat alaihi min dhammatil qabri, aku simpati atas budak ni atas sempitan di dalam kubur. Maknanya aku nangis ni sebab aku simpati pada budak ni, akan ada sempitan di dalam kubur. Itu hujah yang kedua. Hujah yang ketiga, wahtajju bima rawahu Hannad bin Sarri. Hujah yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan daripada Hannad bin Sarri. Sana'al Abu Muawiyah, daripada Abu Muawiyah, daripada Yahya bin Sa'id, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, annahu kana liyusalli ala manfus wa ma an'amala khati'atil qats. Sesungguhnya Abu Hurairah ni mendirikan solat ke atas manfus wa ma an'amala khati'atil qats. Dia menyembahyangkan seorang kanak-kanak yang tidak pernah melakukan apa-apa dosa pun. Maknanya budak yang baru lahir, yang tak tahu apa, meninggal, dia solat. Lalu dalam solat tersebut, ni Sa'id bin Musayyib ni siapa? Dia tabi'in. Dia tengok perilaku yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yakni Abu Hurairah, ketika mendirikan solat. Dia baca, ketika solat tu dia, ketika solat jenazah, ketika berdoa, dia baca Allahumma ajarahu min azabil qabri, ya Allah hindarkanlah dia daripada azab kubur. Ini tiga hujah mereka yang mengatakan bahawa anak di dalam kubur itu menghadapi fitnah di dalam kubur dan himpitan di dalam kubur. Itu maksud dia. Bayangkan budak yang baru lahir sudah menghadapi fitnah dalam kubur, yang tak tahu apa-apa pun. Apatah lagi kita, lagilah kan. Waqalu, dan mereka menghujahi, kata mereka, nanti Allah SWT akan menyempurnakan akal kanak-kanak kecil itu agar mereka akan mengenal kedudukan masing-masing, serta diilhamkan Allah semua jawapan yang bakal ditanyakan kepada mereka itu. Ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa mereka itu tetap akan diuji juga di akhirat. Pendapat ini telah diberitakan oleh Al-Ash'ari daripada golongan ahli sunnah wal jamaah telah, dan juga ahli hadis. Jadi jika mereka nanti di akhirat akan diuji, maka sudah tentulah mereka tiada terhalang untuk diuji juga di dalam kubur. Apa hujah mereka? Mengatakan bahawa memang pendapat pertama mengatakan bahawa anak-anak yang meninggal dunia, meskipun bayi yang baru lahir meninggal dunia, bahkan juga dalam kandungan pun, apabila sudah cukup sifat ketika nak lahir, meninggal dia. Apabila dikebumikan, lalu datang malaikat munkar nakir akan tanya di dalam kubur. Maksudnya fitnah itu maksudnya soal di dalam kubur. Sebab apa dalam hal ni, perbahasan ni, kita kena ada tahu dua hal. Bila kita baca hadis ni, kita kena tahu dua. Satu yang dikatakan fitnah, satu yang dikatakan azab. Dia ada yang dikatakan fitnah, ada yang dikatakan azab. Fitnah tu apa? Fitnah tu soal di alam barzah. Soal. Yang ni munkar nakir datang,
tanya tentang apa ni, menanyakan kepada ahli kuburan, itu maknanya fitnah, soal. Jadi adakah anak kecil ini yang baru meninggal dunia ini, yang baru lahir meninggal dunia, akan disoal oleh malaikat? Jawapannya ya. Lalu mereka akan ditanya mengenai apa? Tuhan mereka. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ini kerana setiap setiap yang bernyawa, sebelum dia ditiupkan roh ke dalam jasadnya, Allah pasti akan tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Lalu semua roh akan menjawab, qalu bala syahidna. Artinya kita ni sebelum jasad kita diciptakan, Allah dah ciptakan roh kita dulu. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada kita ni, dalam keadaan kita masih dalam keadaan roh. Lalu Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Lalu barulah kita ni ditiupkan ke dalam jasad, dan jasad kita dalam rahim ibu kita. Sebab itulah bila kanak-kanak itu meninggal dunia, maka apabila mereka meninggal dunia, pasti malaikat akan tanya mengenai apa? Tuhan tadi. Siapa Tuhan kamu? Bolehkah mereka menjawab? Katanya ya. Nanti Allah akan menyempurnakan akal kanak-kanak kecil itu agar mereka dapat mengenal kedudukan masing-masing, serta diilhamkan Allah semua jawapan yang bakal ditanya kepada mereka. Adakah mereka boleh jawab? Jawapannya ya, mereka boleh jawab. Meskipun budak ni tak pandai bercakap, meskipun tak sempat lagi datang sekolah agama pun tak ada, baru lahir, dia boleh jawab tak? Boleh jawab. Sebab yang jawab tu apa? Roh dia. Kan? Sebab tu kita kena tahu asas dulu. Asasnya yang ditanya itulah roh, bukannya jasad. Jasad ni akan hancur dimakan tanah. Tak kira lah siapa pun, yang ditanya itu roh. Roh inilah yang telah mengikat janji. Qalu bala syahidna, ya kami Tuhan, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Tak kiralah anak ni lahir daripada perut ibu yang mana, dia orang Islam ke, dia tak Islam ke, tetap juga dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Boleh faham Jadi tak kira mak bapak dia bukan Islam sekalipun, kalau dia lahir saja, meninggal dalam keadaan tu, maka Allah ilhamkan dia untuk menjawab. Kemudian kalau dia dah makin membesar, apabila dia dah boleh buat pilihan, itu dah lain. Kan? Itu hadis yang lain pula, yang mana Nabi sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sesungguhnya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci bersih, maka ibu bapanya lah yang menjadikan Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi. Itu dah, bila dah besar, dah boleh berfikir dengan waras, lalu mereka boleh buat pilihan, itu dah lain dah. Ini cerita budak-budak yang kecil tadi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, waqalul akharun, as-su'al innama yakunu liman aqala rasul wal mursal. Pendapat yang kedua, dia kata soal kubur itu hanya berlaku kepada orang yang sudah mengerti tentang perutusan Rasul dan siapa yang mengutuskannya. Lalu dia akan ditanya, adakah dia percaya mengenai Rasul itu serta mentaatinya ataupun tidak. Maka yang dikatakan kepadanya, apa katamu kepada seorang lelaki yang diutuskan kepada kamu? Pendapat yang kedua dia kata, tak, mana pula anak-anak kecil ini ditanya. Kerana malaikat munkar dan nakir pasti akan menanya, antaranya ialah tentang kenabian. Yang kita katakan Rasul tadi, man huwa rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah lelaki ini yang diutuskan risalahnya kepada kamu? Itu. Jadi pendapat kedua kata tak, mana mungkin anak kedua, budak-budak ini akan ditanya oleh malaikat. Kata adapun anak kecil yang belum tahu membezakan antara sesuatu yang dengan yang lain, bagaimanakah akan ditanya kepadanya, apa katamu kepada seorang lelaki yang diutuskan kepada kamu? Andai kata akalnya dikembalikan kepadanya nanti dalam kubur, maka tentulah dia akan ditanya tentang sesuatu yang tidak mungkin mengetahuinya, dan nyatalah memang tiada faedah apapun untuk ditanyakan kepadanya. Nampak? Kalau ditanyakan kepada mereka tentang Rasul, sedangkan budak ini tidak mengerti apa-apa, dia pun tak diwajibkan untuk solat, bila masuk datangnya bulan Ramadan tak diwajibkan berpuasa. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan pun, kemungkaran pun, dia tidak, sudah tentu mereka ini tidak akan diazab, tidak dikira dosa.
Kan? Kalau dia melakukan dosa sekalipun, dia tidak dikira dosa. Budak kecil, kan, dia tak kira dosa. Dah tu takkanlah ditanya pula, kan. Dan ini tentu berbeza sekali dengan pengujian di akhirat. Maka Allah Ta'ala akan mengutuskan kepada mereka seorang Rasul serta memerintahkan mereka supaya mentaati perintahnya, sedangkan akal mereka ketika itu ada bersama dengan mereka. Maka barang siapa di antara mereka yang mentaatinya, akan selamatlah dia. Dan barang siapa yang mengingkarinya, yang mengingkari Rasul, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Itu merupakan suatu pengujian terhadap suatu perkara yang Allah menyuruh mereka membuatnya pada waktu itu. Bukanlah soal itu terhadap suatu perkara yang telah berlalu bagi mereka di dunia pada saat daripada taat ataupun maksiat, sebagaimana yang disoal oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur. Jadi macam mana budak ni akan ditanya, sedangkan budak ni belum lagi ditaklifkan, diwajibkan untuk melaksanakan ketaatan, kan? Jadi sebenarnya pengarang tidak meletakkan jawapan mana yang lebih tepat. Dia biarkan soalan ini kerana ia menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, tidak mengapa kalau kita katakan ya, budak-budak akan, anak-anak itu akan ditanya mengenai tentang Allah Ta'ala. Ya, dia akan ditanya. Sebab tu Nabi sebut, ya Allah, hindarkanlah dia daripada fitnah kubur. Makanya memang kalau ditanya pun tentang fitnah itu, ialah dimasukkan fitnah itu ialah soal di alam barzah oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang ditanya itu hanya Allah dia, perihal mengenai Allah, siapa Tuhan kamu. Nescaya budak ini beri jawab. Adapun mengenai Rasul itu tidak ditanya, tidak ada keperluan untuk ditanya kepada mereka, kerana tidak sampai lagi ketika mereka hidup itu kewajipan untuk mereka melaksanakannya. Jadi kita jelas mengatakan bahawa adakah anak-anak ini akan menghadapi fitnah di alam barzah, atau disebut yamtahinuna fi kuburihim. Naam, jawapannya ya, mereka akan diuji dengan soal di alam barzah. Okey. Adapun hadis daripada Abu Hurairah, yang mana pertama Abu Hurairah ketika mendirikan solat bersama Rasulullah berdoa, Allah ma'idhu min azabil qabri, ya Allah, hindarkanlah dia daripada azab kubur. Bahkan juga Abu Hurairah ketika mendirikan solat juga membaca doa yang hampir sama, iaitu Allahumma ajirhu min azabil qabri, ya Allah, jauhkanlah dia daripada azab kubur, lepaskanlah dia daripada azab kubur. Begitu juga dengan hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah, aku menangis sebab aku kasihkan budak ini atas himpitan kubur. Maka setelah kita tahu tentang fitnah tu kubur itu ialah soal dalam kubur, yang kedua itu azab. Apa maksud azab? Adakah anak-anak kecil itu akan menghadapi azab di alam barzah? Jawapannya ya. Sebab iyalah, sebab dia akan menghadapi azab di alam barzah lah, maka Nabi doa yang demikian. Namun begitu, adakah azab dikenakan anak-anak, sedangkan anak-anak ni tak ada dosa lagi? Tadi yang macam mana kita kata, budak ni tak wajib lagi solat, tak wajib puasa, macam mana pula dia kena azab? Di sini hadis tu tidak salah. Yang salah tu kita dalam memahami hadis tersebut. Hadis tak pernah salah, yang salah kita dalam memahami dan menafsirkan hadis itu semacam mana. Baik. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di atas tadi, maka bukanlah maksudnya siksaan kubur yang dirasakan oleh si anak kecil itu ketika di dalam kubur disebabkan meninggalkan suatu ketaatan ataupun membuat suatu kemaksiatan. Bukan. Bukan. Sebab Allah Ta'ala tidak akan menyeksa sesiapa pun tanpa dosa yang dilakukannya. Akan tetapi siksaan kubur yang dimaksudkan kepada si anak kecil itu ialah kesakitan yang biasanya berlaku ke atas si mayit disebabkan perbuatan orang lain. Okey, jadi pening lagi kan? Lagi pening. Tadi kata anak-anak tak kena azab sebab dia tak ada dosa. Lepas tu hadis kata jauhkanlah daripada azab. Maknanya ada azab. Dah, kalau ada azab, penulis kata bukan disebabkan dilakukan, bukanlah disebabkan meninggalkan ketaatan ataupun melakukan maksiat. Pening dah. Baik. Kalau dia diazab bukan disebabkan dia meninggalkan ketaatan ataupun melakukan maksiat, dah tu dia diazab sebab apa? Disebabkan orang lain. Lagi pening.
Macam mana kita tak pening? Macam mana pula orang lain yang buat, dia pula diazab? Sangat bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak boleh menanggung dosa orang lain, kan? Seorang tidak boleh menanggung dosa orang lain. Tengok daripada rupa ni memang tuan-tuan dah pening dah, kan? Ke dengan ustaz-ustaz kali pening? Tak, ni memang saja kita nak kasih pening ni. Sebab apa? Sebab banyak pada kita salah faham. Okey. Jadi kalau kita nak faham maksud hadis ni ialah macam mana, okey, Nabi pengarang datangkan satu contoh. Dia kata okey, dia kata bal azabil qabri qad yuradu bihi al-alim alladhi yahsilu lil maiti bisababi ghairi wa in lam yaqul uqubati ala al-amali amalahu wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal maita liyu'azziba bibukai ahli alaihi. Okey, dia datangkan contoh begini, seseorang itu diazab bukan anak kecil itu diazab bukan disebabkan dia melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, bukan, tetapi dia diazab disebabkan perbuatan orang lain. Contohnya, pengarang datangkan satu contoh, iaitu satu hadis Nabi SAW mengatakan bahawa innal maita, sesungguhnya mayat itu, liyu'azziba, diazab, bibukai ahli alaih, disebabkan ahlinya meratapi ke atasnya. Maknanya orang yang hidup menangis meratapi si mati, maka si mati mendapat azab. Wah, pening lagi, kadang-kadang beli jawapan. Baik, kita settlekan di sini. Pertama, bukanlah seorang yang meninggal itu diazab disebabkan orang yang hidup menangis. Sepatutnya kalaulah menangis itu berdosa yang menyebabkan mayat itu diazab, sepatutnya azab tu orang yang menangis lah. Kenapa pula si mati pula? Mati ni dah mati, dah habis dah, kan? Kenapa pula dia mendapat azab sebabkan orang yang hidup menangis? Maka yang dimasukkan azab di sini ialah perasaan. Boleh faham tak? Sesaan yang dirasakan oleh mayat itu ialah perasaannya. Bukan disebabkan diazab, dipukul oleh malaikat. Tak. Azab di sini ialah perasaan. Ini kerana disebut pedih dan sakit yang dirasakan oleh si anak kecil dalam kuburnya itu dapat diukur dengan pengertian sebuah hadis di mana Nabi sebut as-safaru qit'atu minal azab. Pemusafiran itu sebahagian daripada azab. Berpisah. Contoh, apabila seseorang itu nak pergi umrah ataupun pergi haji lah, contoh orang dulu pergi haji naik kapal. Pergi naik kapal, masa tu rasa dekat Malaysia ni punyalah rapat, pergi ke mana-mana. Tapi bila ketika salah seorang nak pergi musafir, maka nak dengan satu tempoh yang lama, maka di waktu itulah rasa kesedihan ataupun kesakitan. Sakit disebabkan rasa berpisah tu. Sebab Nabi kata as-safaru qit'atun minal azab. Berpisahnya adalah sebahagian daripada azab. Bila dia bermusafir jauh lama pula, tak pasti dapat jumpa lagi ke tidak. Dengan naik kapal berbulan, nanti nak patah balik berbulan, duduk sana berbulan, boleh jadi orang yang pergi tu meninggal kat sana. Boleh jadi dia yang meninggal, orang tu tak sempat balik. Jadi di situ sudah datangkan azab. Dan situlah yang didatangkan azab. Yang ni azab itu bukan disebabkan siksaan daripada malaikat, tetapi azab dirasakan disebabkan perpisahan itu. Orang bercintalah, tiba-tiba berpisah, kan? Azab. Suami isteri bercerai, azab. Tu perpisahan itu as-safaru qit'atun minal azab. Tu maknanya azab. Jadi itu yang dimasukkan. Dan memang makanya Nabi SAW berdoa dengan mengatakan, ya Allah ma'idhu min azabil qabri, ya Allah hindarkanlah dia daripada azab di dalam kubur itu, ialah azab perpisahan antara si anak tadi dengan ibu bapanya. Dan anak ni memang dia ada hubungan, dia walaupun dia tak boleh bercakap, tapi hubungan roh itu dia memang tetap ada. Tengoklah pada bayi contohnya, kanak-kanak, apabila kita nak pergi kerja, kita tinggalkan dia bersama pembantu, dia menangis-nangis nak ikut kita, kan?
Ataupun ketika kita letakkan dia di rumah pengasuh, menangis-nangis dia, dia nak ikut kita sebab hubungan tadi, dia tak nak berpisah. Itu, maka itulah yang dimaksudkan azab tadi. Maka begitu juga si anak, walaupun dia bayi, walaupun dia kecil lagi, sudah ada hubungan dengan ibunya, walaupun dia masih lagi dalam kandungan, sudah ada hubungan. Jadi kalau dia meninggal, adakah dia merasa azab? Ya, sebagaimana ibu dia merasa azab tersebut. Jadi sebab itu Nabi kata, innal maita liyu'azziba bibukai ahli alaih. Sesungguhnya mayat itu akan terasa azab disebabkan ahli keluarga meratapi ke atasnya. Jadi memang roh ni dia ada hubungan roh, tak kira lah antara orang yang hidup dengan orang yang hidup ataupun orang yang hidup dengan orang yang mati. Okey, Ustaz nak datangkan satu cerita. Bulan lepas, ketika Ustaz tengok YouTube lah, FB, ada satu laman dia panggil Berani Buat. Dalam YouTube dia ada Berani Buat. Memang anak muda ni dia akan cerita lah, dia buat sesuatu, dia akan kongsi, dia apa ni, kalau dia macam-macam lah yang dia buat sesuatu, dia akan kongsi dekat FB dia. Tapi pernah satu ketika dia cerita tentang pengalaman dia yang mana berhadapan dengan anak yang meninggal. Dia maksudnya anak dia meninggal, pengalaman dia menghadapi situasi yang mana anak dia meninggal. Dia cerita, tak silap Ustaz, bulan lepas kot, yang mana dia kata anak tu meninggal di atas pangkuan tangan dia tu sendiri. Dan dia cerita dia apabila isteri dia mengelahirkan anak dia, doktor mengesahkan bahawa anak dia ada penyakit jantung, okay. Dan tidak ada harapan sembuh. Tak ada ubat kat Malaysia ni yang boleh sembuh. Jadi menyebabkan dia down. Isteri dia pun down lah. Masa tu isteri tak tahu lagi, dia yang tahu, dia down. Dia seorang bapa walau bagaimanapun dia berharap sangat agar anak ni agar sembuh. Lalu doktor tu kata ubat di Malaysia tak ada, tetapi dia akan cuba ikhtiar dan dia dapati bahawa ada satu ubat tu dia terpaksa import daripada luar. Jadi bila kata ada ubat yang mungkinlah boleh menyembuhkan penyakit sakit yang anaknya yang dihadapi, maka dia kembali bersemangat. Sanggup. Tunggu dalam keadaan kondisi anak dia semakin lama semakin surut, sehinggalah apabila ubat tu sampai, motivasi dia pun naik. Sebab mengharapkan agar anaknya sembuh seperti anak yang lain, kan. Jadi bila ubat tu sampai, diberikan kepada anak tersebut, ia memang positif. Anak tu dia dah makin okey dan sebagainya, dia semakin semangat. Maknanya bersemangatlah dia. Dan rupa-rupanya kesan daripada ubat tu menyebabkan jantung anak dia makin membengkak, yang akhirnya doktor terpaksa berhentikan daripada memberikan ubat itu kepada anaknya. Masih bayi lagi. Jadi menyebabkan doktor kata dah tak ada, kita tak boleh teruskan lagi, bahaya nanti untuk anak ni. Dan akhir sekali dia terpaksa kena redha lah, mana dah tak ada dah, habis ikhtiar dah cabut dah semua ni. Dan di waktu itu apa yang berlaku, dia dengan isteri ni bergili-gili memaku anak ni. Setiap 2 jam dia bacalah apa-apa yang nak baca. Lepas tu dia cuba dengar nafas anak tu ada, kan. Lepas 2 jam giliran isteri dia pula pegang, dia cium lah, dia baca lah apa semua, dia peluk. Lepas tu giliran dia pula, sampailah nadi anak tu makin surut, sampailah betul-betul bayi tu meninggal di atas tangan dia. Dan di waktu tu dia memang menangis. Lelaki ni, bapa menangis. Dan apabila setelah selesai dikebumikan, disempurnakan mayat si anak ini, dan dia menghadapi trauma lah, dan setelah dia dah mula masuk kerja, jumpa klien, sebelum dia nak jumpa klien, dia terpaksa ambil masa 20 minit dalam kereta. Sebab apa? Kerana dia terlalu sedih. Ingat anak dia sedih, menangis. Dia menangis puas-puas. Selama 20 minit tu, dia dah sudah tu, baru dia jumpa klien. Dan hal ini berterusan selama 6 bulan. 6 bulan. Sebab apa? Sebab ada hubungan antara si ayah dengan si anak tadi. Nampak? Ini dipanggil hubungan roh.
Ini yang dikatakan seksaan tu, azab tu. Azab, inilah yang dikatakan azab tu. Bukan azab disebabkan malaikat pukul dia, bukan. Tetapi azab yang dirasai daripada perasaan. Kalau ayah pun rasa, si ibu lagilah rasa. Dan itu sebabnya, kalau si ibu rasa, si ayah rasa, si anak pasti rasa juga. Sebab itulah yang dimaksudkan azab. Bukanlah azab yang disebabkan malaikat pukul. Bukan sikit lagi 2 minit. Okey. Jadi itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, betapa kita ni ada hubungan roh, dan ia berlaku kepada keluarga ustaz. Keluarga ustaz yang mana adalah selang beberapa tahun yang dulu, ustaz ada abang ipar, Biras. Dia ni baru telah pun membuat bypass. Tak tahu lah ustaz pernah cerita ke tidak, bypass jantung. Dan selepas dia buat bypass jantung, kondisi badannya tidak begitu stabil. Kerap masuk hospital dan kadang-kadang masuk ICU. Sehinggalah satu hari isterinya memberitahu dalam grup keluarga bahawa setelah beberapa hari dalam ICU, dia beritahu bahawa doktor dah panggil, doktor suruh panggil keluarga untuk berkumpul. So keesokan paginya kita orang pun pergilah berkumpul di hospital. Dan di waktu itu memang anak-anak dia semua ada, dan adik-beradik yang lain pun ada juga. Dan ustaz pun pergi tengok, ada yang baca yasin, yang mengajarkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Kemudiannya ustaz pun pergilah duduk di surau di hospital tersebut. Kemudianlah ustaz diberikan mesej, kata doktor dah panggil. Ni isteri ustaz masa tu ada, dia kata doktor dah panggil. So ustaz masuk. Bila masuk, tengok kondisi nadi dia makin lemah, menurun. Azan okey. Jadi macam mana sudah kisah ni, kita akan sambung selepas azan nanti.
haqqan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati as-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatan wal fadilah wasyarafa wad darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athallahu maqam mahmudin allazi wa'adatah innaka la tukhliful mi'ad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baik, kita sambung sikit cerita tadi. Apa kesudahan cerita tadi? Setelah Ustaz naik bahawa di waktu itu kondisi nadinya semakin lemah tapi stabil. Lemah tapi stabil. Dan di waktu itulah Ustaz di waktu itu Ustaz cuba mendekati arwah itulah masa tu dalam keadaan begitu. Lalu Ustaz panggil anaknya supaya mengikut apa yang Ustaz sebut. Maksudnya apa? Maksudnya roh ni ketika dia nak keluar, dia boleh keluar, tetapi dalam pada masa sama dia bimbang dengan keadaan keluarganya yang bakal ditinggalkan. Ini kerana sebelum peristiwa ini, beberapa tahun sebelum itu berlaku kepada keluarga Ustaz sendiri. Kakak Ustaz sendiri ketika dia meninggal dunia. Masa ketika dia betul-betul dia meninggal tu, waktu pagi kita datang tengok dia ketika meninggal tu memang dalam keadaan dia keruh, macam keruh lah, dia macam bimbangkan sesuatu. Walaupun dah keluar daripada air mukanya, kita nampak dia macam bimbangkan sesuatu. Dan dia memang bimbangkan anak dia. Dia meninggalkan 3 orang anak, 2 perempuan 1 lelaki. Dia bimbangkan anak dia. Sehingga kan di waktu itu mak Ustaz datang bisik kat dia, ni baru meninggal ni. Mak Ustaz bisik dekat dia, dia kata jangan bimbang, anak-anak ni mak jaga. Lepas mak saya cakap macam tu, berubah, muka menjadi lebih tenang. Selepas pada peristiwa tu mak saya cerita, dah seminggu peristiwa tersebut, lepas dikebumikan arwah kakak saya tu, baru mak saya cerita. Lepas tu itulah yang saya gunakan ketika berdepan dengan bigas tadi. Di waktu itu macam bukan dia tak nak pergi, tapi dalam keadaan dia bimbang. Jadi saya panggil anak dia, bermula daripada anak yang sulung. Anak dia pun ikut, ayah ni Alung, Alung minta maaf, cakaplah satu. Dan di waktu tu yang dalam bilik ni, dalam tirai tu, ni ditutup dengan tirai, semua dah menangis dah. Semua dapat rasa dia nak cakap ni, maknanya ucapan terakhir. Jadi si abang tadi mulalah bercakap, menangis sambil menangis tu, cakap menangis, dia kata ni Alung, ayah pergilah, ayah jangan bimbang, ayah pergi. Lepas tu diikuti anak yang kedua pula, sama, yang lain tu dah menangis dah, dia pun cakap sambil menangis-nangis, cakap satu-satu. Nak apa? Nak redha, nak kasih pergi. Dia mesti datang daripada keluarga, kena redha juga. Keluarga kena redha, sebab dia ada hubungan tu antara orang yang nak pergi tu dengan orang yang ditinggalkan, ada redha. Jadi diikutilah seorang-seorang sehingga sampai giliran isteri, kami pun keluarlah, Ustaz pun keluar. Dan tidak lama kemudian, tak sampai 5 minit, dimaklumkan bahawa arwah telah pergi dengan selamat. Walhal masa kita mula datang tu pukul 8 dan peristiwa itu berlaku pukul 10 lebih. Mana 2 jam tu daripada mula Ustaz datang tu, Ustaz duduk kat musola dan apa. Lepas kita buat tu tak sampai 5 minit meninggal dah. Jadi itu sebenarnya Ustaz nak ceritakan bahawa itulah dia, memang ada hubungan antara orang yang hidup, roh orang yang hidup dengan roh yang telah meninggal dunia. Namun yang Nabi kata yang dikatakan azab itu, kesusahan yang dihadapi oleh roh orang yang meninggal itu ialah meratap. Sebab kalau menangis itu fitrah. Sebab Nabi SAW pun menangis juga ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Lalu Nabi menangis, kan? Sebab sedangkan sahabat kata, ya Rasulullah, engkau menangis. Sedangkan dulu sebelum ni Nabi sendiri mengatakan innal maita li yu'azziba bi bukai ahlahu alaih. Sesungguhnya mayat itu akan diazab dengan sebab keluarganya menangis ke atasnya. Lalu Nabi kata, aku juga mempunyai perasaan, kan? Jadi perkataan Arab yang dikatakan azab itu adalah umum sekali, kan? Yang kami ertikan dengan makna sesaan. Tidak syak lagi bahawa di dalam kubur itu terdapat berbagai-bagai kesakitan, kerunsingan dan kekesalan yang mungkin kesannya menyerap pada si anak kecil tadi, kan? Maka ia juga turut terbawa-bawa kepada keadaan yang berlaku di sekitarnya. Disebabkan yang lain pun menangis beria-ria,
kenapa pergi, mayat tu rasa. Kan? Sebab itu disyariatkan ke atas penyembahyang jenazah si anak kecil itu, memohon Allah Ta'ala bagi si kecil itu supaya dilindungi daripada semua sesaan tersebut. Jadi itu maksudnya. Bukanlah sesaan yang dikatakan anak kecil itu diseksa disebabkan diazab, disebabkan meninggalkan ketaatan ataupun melakukan maksiat. Tidak. Tetapi sesaan di sini ialah perpisahan antara ibu dan si anak tadi, ataupun ibu bapa dengan anak tersebut. Jadi itu saja yang kita nak kongsikan pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Dalam Ustaz menyampaikannya, Ustaz mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.